warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, kita masuk kepada perkara penyakit yang dipanggilkan dengan batu karang. Ini tidak payah kita perkenalkan, tapi yang perlu saya sebut sebagai asas, yang nama dia karang itu bukan satu sahaja. Dia ada karang yang puncanya batu karang. Karang juga ada karang nanah, so dia bernanah. Dalam khasnya, dalam anggota sulit laki-laki dan perempuan, menyebabkan air kencing yang patutnya lawas tidak lawas kerana sakit. Ataupun ada karang yang dipanggil dengan karang angin. Karang ini dia simptom jelas dia susah nak buang air kecil, mungkin terhenti langsung. Ini bukan kerana penyakit prostat. Prostat itu kita panggil kanser pundi-pundi kecil. Itu pun menyebabkan sukar jika buang air. Tapi kita khusus nak bercakap malam ni pasal karang. Karang punca daripada batu karang, daripada makanan kita yang ada dalam air kecil itu, dia mengumpulkan batu, akhirnya dia jadi batu dalam pundi-pundi kecil. Ataupun batu diraku berkumpul dalam gallbladder. Gallbladder ialah empedu kita. Dalam empedu ada batu. Ataupun dalam saluran kencing, saluran yang daripada buah pinggang kepada pundi kencing, saluran itu tersumbat kerana ada batu. Memang batu betul, batu karang. Batu itu dia hampir dengan karang laut lah. So dia berjeriki-jeriki begitu. Ada yang keras, ada yang kalau dia picit dengan tangan pun dia pecah. Ada yang keras. Tapi saudara ambil maklum dahulu, memang ada orang merawat karang ini dengan cara yang cukup menakjubkan. Dia gunakan batang betik. Dia letak ujung batang betik itu yang telah dibuang daun dia, sepanjang macam sedepar begitu ataupun satu star boleh. Dia letakkan di atas kulit perut kalau yang ada karang dalam pundi-pundi kencing, ataupun atas dada kalau dia ada karang itu pada gallbladder. Dia akan sedut melalui batang betik itu, batu, dan dia luah dalam gelas yang macam ada air ni. Nampak batu tu jatuh, ada, dihisap lagi, dibuang, hisap lagi, dia dah habis. Ini batu yang keluar daripada. Kalau tengok kulit tak pecah pun, tapi batu terkeluar. Betulkah? Batu ni dia tak pergi ambil, dia buang. Seorang hamba Allah, dia dapat curi batu tu, bawa ke lab, test dan lab tengok sah 100% batu jalan raya. Sah batu jalan raya. Itu berlaku sangat dah. Itu saya kata. Jadi mungkin orang kerana dia
nampak barang itu menakjubkan sebab dia expert. Batu boleh buah bawah lidah, boleh buah di mana pun boleh bercakap. Dia biasa begitu. Nak tiup, dia keluarkan satu, keluar. Itu saya kata, jadi itu kita jangan campur, so itu urusan dia. Tapi yang kita sebut ini, kita akan lihat sendiri bahawa batu yang ada dalam badan kita kerana faktor fizikal daripada badan kita yang tak dapat mengeluarkan, tak dapat menghakis, mengeluarkan yang tak patut berada dalam badan batu. Sepatutnya dia keluar sama air kecil. Sebab kecil kita kan masih melambangkan garam, dan garam itu dia berkumpul, dia tak keluar, maka dia jadilah makin banyak garam, batu garam. Seperti garam ini kalau kita ada, auzubillah, tapi kita ada rawat dan kita rawat, dan insyaAllah kalau dia Allah izinkan memang dia keluar. Sebab itu maka ambil dulu yang senang disebut. Batu ini dia adalah jadi dalam badan kita, akan menjadi penyakit. Bila penyakit mesti ada ubat. Ubat di antaranya ialah ruqyah syar'iyah. Ruqyah syar'iyah, ayat-ayat Quran yang boleh memecahkan dia dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita katakan kita ada ayat-ayat pemecah. Macam ayat Lo Anzalna itu ayat pemecah. Kenapa dia pemecah? Sebab Allah Ta'ala sebut, kalaulah Quran itu Allah turunkan ke atas sebuah gunung yang kokoh, gunung yang kuat, gunung yang pejal, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian, kamu akan tengok dengan mata kamu pada ketika itu gunung itu akan merendah. Khashi'an, dia rendah macam ditekan, khashi'an, dia tekan, mutasaddian, dia akan berkejap. Kenapa? Min khasyatillah, dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. So, itu Quran turun atas gunung-gunung boleh hancur. Kita ambil ayat itu nak baca ke atas sebutir, beberapa butir batu yang kecil, memang tidak sekuat batu bukit. Apakah Quran tidak mampu menghancurkan yang kecil itu? Kalau itulah balik kepada yang Nabi sebut, law qara'a hadha rajulun muqim wa huwa ala ra'si jabalin lazala. Ada ayat akhir surah Al-Mu'minun, apa hasibtum, kalau kamu baca ayat itu, seorang yang membaca ayat itu berdiri di atas sebuah gunung, tapi dibaca dengan rajulun muqim yang benar-benar yakin, lalu kamu akan nampak bahawa gunung itu akan hancur berkecam. Hadis sahih. Jadi itulah yang saya kata, maka ada ayat-ayat yang kita doakan, kita harapkan dia akan pecah. Kita tengok ayat-ayat yang kita bekalkan kepada saudara, misalnya di halaman 41. Selain Fatihah itu dah jadi biasa dah. Tu Lo Anzalna tu ayat pecah kebutuhan, pecah apa saya Lo Anzalna sampai akhir. Dan yang kedua yang sebut tadi, apa hasibtum, ayat akhir surah Al-Mu'minun 93, apa hasibtum sampai habis dibaca ayat itu. Inilah ayat yang Nabi sebut. Ibnu Mas'ud yang baca ayat ini, Nabi sebut kepada sahabat-sahabat, law qara'a hadha rajulun muqin wa huwa ala ra'si jabal lazala, jika dibaca ayat itu orang yang penuh yakin, dia berdiri atas sebuah gunung, kamu akan nampak gunung itu akan hancur luluh berkecam. Tapi syaratnya rajulun muqin, yang kita yakin. Yang keempat, sawah sifat. 4 saja komponen yang boleh kita gunakan, sama ada karang itu karang batu ataupun karang nanah ataupun dia karang angin.
nak kencing tak boleh, macam nak pecah, nak patah pinggang, sakit pinggang tapi tak mau keluar, pergi x-ray, tidak ada sebarang batu. Kalau batu ada, x-ray nampak batu tu, nampak. Kalau dia ada buah pinggang pun memang doktor dengan ultrasound pun nampak batu tu. Kau yang kena di saya buat seorang orang kampung saya lah, dia sakit, simptom dia macam simptom kena garang, kencing tak boleh, sakit, berapa-apa, pergi hospital, bukan sakit, kena ubat, baik sekejap, sakit balik. Akhirnya rupanya batu karang dalam pundi-pundi dia itu sebesar penumbuk ni, sebesar penumbuk, besar lagi betul ayam. Doktor nampak dah, tapi takkan batu besar tu. Dah, dia batu. Kalau dah besar begitu tu, kerat pula. Memanglah kita buat pun dia suka nak pecah, tapi itu contoh satu yang kita katakan isolate. Tapi yang lain kita buat banyak yang pecah, banyak yang hilang. Malah ada cases yang kita pernah berjumpa dengan jelas, memang doktor x-ray ada batu dalam pundi-pundi dia, memang nak kena buat pembedahan. Sementara tunggu pembedahan, datang ke tempat kita Darul Syifa, kita suruh makan bahan-bahan yang patut. Dia makan 2 minggu sebelum buat pembedahan, sampai hari pembedahan dia pergi buat juga. Doktor bedah, tak ada batu. Sehabis pembedahan dia tanya doktor, kata mana batu saya nak tengok. Itu batu ada 2, kamu tengok. Tersungguh gitu. Dah dia desak. Akhir doktor kata, to be honest to you, batu akan minta menyumbang. Tapi dalam action nampak besar ibaratnya. Ditanya kawan tu, kamu berubat ke tidak? Berubat. Doktor tu pandai, Darul Syifa kan? Darul Syifa. Banyak kes yang berlaku begitu. Ada, tapi lepas dirawatkan dia hilang begitu, kerana dia mungkin itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun ambil kesimpulan, anda bacalah pada orang itu dan pada diri sendiri pada ayat, baca Fatihah, lau anzalna apa hasibtum dengan selawat syifa. So 4 komponen ini anda baca pada air dan pada tempat yang orang tu kena sakit, pegang atas perut dia, pegang atas dada dia atau di belakang dia, anda baca dengan suara yang boleh dia dengar atau penyakit tu dengar, dengan lain bahasa batu tu dengar. Lepas tu buat air, dia boleh minum air sapu sahaja pun Allah pernah izinkan. Dan saya tidak segan untuk menceritakan, saya pernah kena batu, penyakit karang batu ni. Saya pernah kena, nak pergi ceramah, nak buang air dulu, pergi buang, bila air buang air tak keluar tak apa, sakit. Allah tahu dah ini karang ni. Datang orang ambil pergi ceramah, kata saya sorry, saya tak boleh pergi ceramah, saya sakit. Batal ceramah, pakai air, pakai doa, tengah jam begitu. Kalau saya buang air, pergi buang air, memang keluar 3 biji. Simpan buang azimat. Yang kecil saja pegang tangan dia jadi serbuk. Yang besar tu dia jegi-jegi. Berapa lama saya simpan, betul saya buang. Pernah berlaku demikian dengan tidak pakai. Okey, so ayat ada 4. Lepas tu ada bahan yang cukup mustahak. Anda kena ingat bahan nak pakai ni ialah pokok serai wangi. Jangan silap, jangan ambil serai sayuang tu. Itu serai tak mau.
serai wangi ni serai dia orang tidak buat untuk tujuan buat sayur ke buat apa saja, tapi dia untuk ubat, khasnya untuk yang nama dia penyakit batu karang ni. Dia pokok itu, dia batang dia agak ada gambar di bawah, ada gambar dalam buku lagi satu, kita akan tunjukkan kemudian. So ambil serai wangi ni kena ambil daripada akarnya, batangnya dengan daunnya sekali. Dan buat apa? Ketuk-ketuk bagi pecah-pecah, rebusnya supaya dia keluar bahan-bahan ubat itu. Kalau anda letakkan air, aku katakan 6 gelas, ada tunggu sampai tinggal 3 gelas atau tinggal separuh. Ada kena rebus lama, rebus sampai tinggal separuh. Ingat ya, kalau air taruh 4 gelas, dia akan tinggal 2 gelas. Agak-agak lah, tak terukok, tak apa. Kemudian ambil air itu, masa panas-panas, masukkan gula batu sebesar ibu jari begitu. Tapi mesti gula batu, jangan gula pasir. Ada hikmah dia, sebab gula batu ni bila kita masuk gula batu, dia tidak larut. Tak macam gula pasir, kalau kita taruh dia sekejap dia larut, dia hancur. Batu ni tidak hancur, dan anda kena putar, pusing kucai sampai gula batu itu habis larut. Lepas tu minum waktu dia sedang suam-suam. Just nice. Kalau satu gelas macam ni air, seeloknya gelas besar, gelas besar. Tapi jangan ambil gelas tak tempayan pula, kan buat apa. Gelas besar sikit yang biasa itu, penuhkan air daun yang direbuskan serai wangi tadi, masukkan satu seketul gula batu sebesar jari ini, ada kucai gitu, elok sama dengan air batu itu larut habis, air pun sudah kira suam. Dan minum waktu dia sedang panas-panas ataupun kesuaman. Dan jangan minum waktu dia sejuk. Tak mau. Dia nak waktu dia buat panas. Kalau kena satu gelas begitu, saya rasa kalau yang tidak sangat degil, insyaAllah terkencing dia akan keluar dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apa. Kalau orang yang pernah kena karang batu dah, dia mungkin akan berlaku recurrent, dia akan jadi balik, memang akan jadi balik. Elok suruh dia beramal seminggu sekali kan, dia minum air serai wangi dengan gula batu. Macam kita kucai gula batu ni karang batu, ni gula batu. Dan kucai itu dengan ayat yang kita baca itu, anda bayangkan bahawa ayat yang kita baca itu boleh menghancurkan batu dia. Macam mana air yang dalam gelas ini kita kacau dia mulai hakis kecil sampai kepada hilang langsung gula batu. Ada sebenarnya, ada kena mengapa tu minum. Sama laki-laki, sama perempuan, hatta kepada budak pun berlaku yang nama dia. Okey, sebab tu anda kena kenal pasti yang dipanggilkan serai wangi itu. Dia batang dia, warna dia keperang-perangan, tak macam serai sayur. Serai sayur itu dia memang hijau betul dan dia besar. Tapi serai wangi ini dia tidak membesar, dia kecil saja. Warna dia keperang-perangan dan baunya kuat, hampir dengan bau minyak cap kapak tu. Tapi dia sedap untuk diminum, memang dia sedap. Sebab kita sebut dah ada bahan rawatan tu, halaman 894, serai wangi, gula batu. Yang nombor 3 tu tak payah, sebab tu lain edisi dia, daun batu ginjal. Tak payah, anda fokuskan pada serai wangi dengan gula batu. Serai wangi itu sebanyak mana senang faham. Kalau ambil dalam 15 batang
15 ke 20 batang. Air kalau 15 ke 20 batang itu jasnan airnya 6 gelas. Ada rebus tinggal separuh, tinggal 3 gelas. Nak minum mesti dipanaskan balik, dimasuk gula batu, dikucai, diminum. Nak minum pula malam, minum pagi sekali, malam petang boleh, malam boleh 3 kali malam. Setiap kena minum itu mestilah dipanaskan air itu balik. Nak buat bagi lama, serai wangi tadi ini hanya boleh untuk 2 kali rebus saja. Lepas itu dia akan tawar. Rebusan yang pertama itu 6 gelas air tadi, bila rebus tinggal 3 gelas, ada minum habis, boleh buat kali yang kedua, masuk air semula, rebus balik, tapi sudah tawar, boleh pakai. Ada lagi kesan ubat. Lepas tu tak boleh dah, kena pakai yang baru, rebus balik, minum balik. Itu peringatan halaman 95 tu. Semua bahan yang dinyatakan di atas terlebih dahulu didoakan dahulu kepada bahan tadi, pada serai wangi dan kepada gula batu, dan dengan air yang kita nak gunakan untuk rebus. Bahan tadi tidaklah dikacau mengikut arah lawan jam. Semua mengacau ubat, malah semua jenis putaran, buat kucai bubuk sora ke, kucai apa saja. Elok anda ambil contoh kita mengelilingi Kaabah, sunnatullah begitu. Yang berpusing, kalau tengah ada center, yang tepi berpusing itu dia pusing baca Allah Kaabah. Daripada arah kanan pergi ke kiri. Kalau macam ni rumah, kita kena ke sini. Jangan ikut jam, ambil lawan putaran jam. Sama kita kucai, kalau kita kucai teh, kucai air dalam gula dalam ni, kita kucai arah begitu. Kenapa? Itu sunnatullah. Allah buat dia besar-besar cakrawala di angkasa, katakan Bima Sakti kita ni, Milky Way. Dia ada center di tengah-tengah satu galaksi yang tepinya penuh ribu bilion galaksi, berputarnya semua sama. Diputar daripada kanan kiri, sampai kepada yang sekecil-kecil bahan dipanggil zarah. Zarah itu ada tahu lah, zarah itu satu komponen, tengah-tengah dipanggil nukleus yang berputar sekeliling. Nukleus itu ada proton, ada neutron, ada elektron, semua berputar. Kalau cek balik, takkan lagi. Tengah-tengahnya center yang tidak bergerak, tepinya berpusing, semuanya umumnya kepada kiri ke kanan. Kita tengok gambar-gambar galaksi kadang ditunjukkan dalam TV, dalam gambar, sebanyak mana pun dia tengok ke arah putarannya takkan lari. Sebab tu dikatakan bahawa tengok yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan zarah dan menciptakan Kaabah, yang menciptakan tempat sa'i, satu Allah, satu Tuhan. Sistem yang sama dibuat, yang besar, kecil sama, sampai manusia pun ada tempat center kita, Kaabah. Center Kaabah. Mengapa ada center? Kalau kita semayang, kalau kita sekarang ini menghadap ke dia, orang yang sebelah sana menghadap ke sini balik. Macam kita duduk semayang dalam Masjid Haram tu, semua menghadap ke Kaabah. Dia center, bukan sembah batu, tapi dia center. Di center itu bila kita tawaf, semua tawaf sama. Di zaman Adam, tengok kita sa'i, tengok sa'i, 2 ways. Kita pergi start daripada Safa nak pergi Marwah, ada 2 jalan. Kita ambil mana?
kita ambil kanan, kanan pergi, balik semula kiri. Sepatut orang Islam ini ambil tipu yang itu, buat highway. Mengapa tak ikut sistem kita buat sign, go way kanan, return kiri? Tapi kita buat highway dua jalan, tapi pergi kiri. Mengapa tak ambil contoh daripada highway? Tapi pelik pula, bahasa Amerika pula buat ikut kanan, kita ikut British. Ya, tak kisah. Tapi saya sebut itu unik ini yang patut, kalau macam body road builders, engineers Islam lah sepatutnya dia kena proofkan itulah dia sunnah. Anda tengok balik, tengok stadium, acara balapan orang lari, stadium tengah, sama ada naik basikal ke ataupun orang lari ke, lari ke mana? Ada angkatkan tengah-tengah padang bola itu sebagai center. Orang lari ikut sini kan, ikut sini kan, cari mampu ke sini, mesti ke sini. Tengok basikal kuat sini. Sebenarnya mereka tiru daripada sistem kita buat daripada awal dahulu lagi. Itu subhanallah. Atas itulah sebagai praktikalnya kita belajar rawatan, kita praktikal kehidupan kita yang nama kucai dan kacau ini. Kucai kan kacau, bulut kacau, tapi kalau air kucai, so, mesti begitu. Itu yang kita sebut bahan tadi adalah dikacau ikut arah lawan jam. Daun batu ginjal yang digunakan perlulah dengan jumlah bilangan yang ganjil. Ini ada pokok batu ginjal kan dia payah cari dan sebagainya, lupakan yang tu, gunakan kaedah tadi. Cuma minum air tadi, air yang kita doa pun dia minum, dan air yang kita buat campur dengan masak daun serai wangi pun dia minum. Minum banyak tidak mengapa, dia tidak ada sebarang kesan sampingan. So dia bahan tabi'i. Okey. Kita pergi satu lagi, kencing manis. Kencing manis juga satu masalah yang tidak sangat susah kita kenali, kerana kita ada alat yang boleh mengesan jumlah kencing manis. Saya tadi kena buat pemeriksaan doktor, biasalah 3 bulan sekali ambil darah. Itu result darah saya kira semua bacaan, termasuk bacaan sugar dalam darah saya. Doktor Ustaz okey, semuanya dikira normal. Cuma dia kata gula ni agak nak sentuh border sikit. Tak, memanglah minggu dia kerja makan tak berhenti. Tak apa, yang pentingnya saya dah tadi gula normal, semua normal, protein normal, apa nama ni, uric acid normal, kesemuanya normal, alhamdulillah. Kerana kita mungkin kerana banyak doa ke Allah Ta'ala. Okey, kencing manis juga merupakan penyakit yang tidak ada ubat. Kalau dalam rawatan moden ini, orang yang kena kencing manis dan dia makan ubat kencing manis, makan sampai disembahyangkan, memang tak boleh berhenti, kena terus makan. Jadi kita mengikhtiarkan kepada yang baru-baru kena dan sebagainya, kita pernah ikhtiarkan, insyaAllah akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana ini kerana lebihan gula dalam badan kita tak dapat diabsorb kerana kita kurang exercise, kita tak bakar bahan. Lama-lama kelamaan dia berkumpul lebih, dan lagi pun kita dalam badan kita Allah Ta'ala buat, tengok, cuba kenangkan satu organ dalam badan kita, nama dia pankreas, kecil ya.
pankreas kecil ya, besar ni kot. Dan pankreas ini tugas dia mengeluarkan insulin. Apa dia insulin? Satu bahan untuk mengontrolkan darah kita yang masuk lebih gula tu, dia tenang keluar, dia tak lekat. Lama-kelamaan kilang yang mengeluarkan insulin itu dia lemah, ataupun dia tak dapat lawan kerana yang masuk itu banyak. Sama keluar Kelantan lah, sampai ke sambal belacan pun bergula, kari wajib bergula, sayur pun bergula, tak apalah. Okey, bila banyak gula masuk banyak, akhir tak dapat dikeluar, maka dia masuk dalam air kencing kita akan manis. Sampai dekat manis itu sampai semua boleh tumpang buat makanan dia. Okey, mula tidak mengapa. Masalahnya kalau orang yang kena kenciuman, dia tak pernah pergi periksa dan dia tidak tahu kita ada kenciuman, makan tidak pantang, maksudnya makan gula bertambah, malam makan nasi, maka gula itu semakin hari semakin tinggi, kadang-kadang sekaligus dia boleh pingsan. Pokoknya tinggi sangat kenciuman dia tak tahu. Kadang-kadang dengan tiba-tiba saja dia luka si kaki dia atau jadi biru, gangren, busuk, doktor kena potong. Maksud saya, saudara-saudara sekalian kena pastikan, kena buat checking ada kenciuman. Sebab kalau ada, ubat yang paling baik sekali ialah berpantang. Maksud pantang, jangan makan gula banyak, tak makan langsung pun tak boleh. Kalau boleh malam jangan makan nasi, kalau boleh siang jangan makan nasi. Banyak makan apa? Tak makan apa. Darah pantang itu maksudnya jangan makan banyak, kalau boleh malam jangan makan nasi. Mengapa tak makan nasi malam? Malam kita makan nak tidur tak guna tenaga, maknanya bahan-bahan yang masuk itu tidak dibakar, tidak di-burn, maka dia mengumpul dalam badan. Setiap malam kumpul, maka dia banyak. Sebab itu maka elok dijaga. Lagipun memanglah khairul umuri adwamuha wa in qalla. Sebab urusan itu kita buat sikit walaupun dia berterusan, jangan buat banyak. Kita masuk makanan, makan sikit, jangan lebih. Okey, bila ini berlaku dan telah confirm kita ada darah tinggi dan sebab ada kenciuman dan sebagainya, kita ada rawatan doa yang kita kumpulkan sebagai ruqyah, doa untuk menyembuhkannya. Tidak ada Al-Fatihah. Dan saudara-saudari kena ingat, selalu mengatakan bahawa penyakit memang Allah Ta'ala sembuhkan dengan banyak perantaraan. Makan ubat lah, pembedahan lah, pantang lah, dan ada Allah sembuhkan dengan bacaan dia panggil qira'ah. Makna baca apa? Baca doa. Doa ada doa yang orang buat sendiri, ada doa yang Allah Ta'ala bagi dia doa. Di antaranya Fatihah, ayat-ayat Allah, mukjizat pada ayat-ayat Allah, dan Al-Fatihah yang dibaca oleh semua orang Islam. Malaikat baca Fatihah, jadi Islam baca Fatihah, kita baca Fatihah, kita simpan banyak dan kita nak baca untuk rawatan. Kalau Fatihah saja pun insya-Allah akan sembuh. Tambah dengan dia panggilkan doa berikut, Allahumma rabban nas muzibal ba isfi anta syafi. Itu doa khusus, ya Allah, makna dia Allah Tuhan yang memelihara manusia, yang menghilangkan kesusahan, sembuhkanlah, Engkaulah yang menyembuhkan, tidak ada suatu penyembuh kecuali sembuhanmu ya Allah. Sembuh yang tidak diiringi sakit juga penderitaan kecuali kesembuhannya. Tengok dengan syekh dia, memang kalau orang yang kena kenciuman ini, kita penyakit yang harapan sembuhnya, rawatan alopati, harapan sembuhnya tidak ada.
Maka orang yang kena tu dia memang amat duka cita, amat berat. Itu dia mengadu Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala sembuhkan. Lepas tu doa yang ketiga yang kita baca dalam tadi, yang dalam kumpulan kita baca dalam kumpulan ilaj ilahi. Jadi memang satu daripada kumpulan ayat bacaan, kerana dia termasuk penyakit kronik, penyakit yang susah sembuh, dia panggil penyakit kronik. Terutama kalau orang yang kena kejimanan itu dah peringkat reading dia, reading bacaan dalam mesin tu bolehlah tak mana-mana sampai 18 sampai 20. Ada seorang pembantu rumah saya pindah balik, mesin membaca glukos dalam darah itu, tapi mesin tak berhenti nak baca, dia tulis high. Maknanya lebih dari 22 tu maksimum mesin saya boleh baca 22. Gula tu normal berapa? 4 dengan 5, 6 tu bodoh, 7 tu dia dah kena kejimanan. Ni kalau 7 pun dah tinggi, ni lebih 22. Tapi jenis orang yang tahan badan tak apa, dia dah balik kejap di Thailand. Mana kata ada orang yang hanya 10 saja dia boleh down, boleh stroke, luka boleh tak sembuh dah, tapi dia tak ada apa-apa. 22 lebih berapa? Nasib baik ke 23 ke 28. Okey, apapun itu dipanggil dengan penyakit kencing manis. Puncanya pankreas tidak dapat menampung, kilang pankreas yang mengeluarkan insulin tidak menampung untuk menghalau mengeluarkan gula yang lebih dalam badan, maka dia kekal dalam badan. Akhirnya darah kita, kencing kita manis, darah pun ada gula dalam darah, memang gula darah. Akhir kalau luka dia tak mau sembuh, dia jadi berat air. Kalau kaki luka dia jadi gangrene. Gangrene maknanya kaki akan jadi hitam. Kenapa dia hitam? Kerana darah tak sampai. Mengapa darah tak sampai? Saraf ke kaki semua dah rosak. Siapa yang merosakkan? Gula yang dalam saraf. Itu teruk sangatlah. Okey, apapun kita rawatan kita dengan doa tadi, ingat balik ya. So doa dan rawatan penyakit kejimanan itu Fatihah, kemudian Allahumma Rabban Nas, itu doa ilahi. 3 itu sahaja komponennya. Orang tu pun baca doa ni kalau boleh, dan kita baca doa itu. Buat pada apa? Kita buat pada air. Bila yang elok diminum orang yang kejimanan ini, minum sebelum tidur malam, dan minum pagi sebelum sarapan, sebelum cuci gigi. Saya ulang lagi sekali, amalan meminum air sejuk, air minum, air biasa pagi hari supaya kita jaga. Sebelum basuh muka, sebelum cuci gigi, minum air dahulu. Itu satu amalan yang amat baik untuk kesihatan. Ini dia sudah sakit dah, nak merawat dia, air yang kita doa tadi itu suruh dia minum sebelum tidur malam, memang amalan bagus. Lebih lagi jika bila dia minum air yang kita doakan pagi, jaga terus minum air. Kalau air tak didoakan, air minum biasa pun dah bagus dah. Ini kan pula dia minum air yang kita doakan dengan ilahi tadi, rawatan ketuhanan tadi dengan Fatihah tadi. Dibuat begitu. Selain daripada itu boleh tak? Boleh. Selain daripada minum sebelum tidur, dan minum selepas bangun tidur, dan minum lepas lepas makan, okey. Bila biasa boleh, berapa kali pun dia boleh minum. Itulah di antara rawatan yang kita buat. Lepas tu kita ada di samping itu, kita ada bahan. So kita ada bahan pokok letup-letup. Ini
ada gambar seorang peletup kelambu, ada pokok letup yang buah dia dalam sarung. Kalau ada buka sarung tu, pecahkan sarung tu, dia warna dia kuning, dia licin, dia bulat, dia panggil buah letup. Pokok dia kena ambil pokok, satu pokok letup itu dicincang, dijemur bagi kering, diminum air macam kita minum teh lah. Ambil yang dikeringkan, masuk dalam gelas, dalam cawan, masuk air panas, tudung sekejap, ataupun rebus boleh, apa sahaja yang boleh daripada pokok letup tadi. Mengapa kena kering? Kerana daun dia jika tak kering, dia mudah berkulat, dia naik pangkas, dia nasam, dia busuk. Daun itu kalau tidak dikeringkan, dia mudah berair dan dia naik pangkas, naik kulat memang tak dipakai. Sebab tu maka bila kita cincang dia halus-halus, usah halus sangatlah, cincang saja, nak cincang saja, dijemur sampai kering. Orang tanya, kalau tak jemur Ustaz boleh masuk microwave? Boleh. Apa sahaja yang dibuat untuk dikeringkan. Mengapa keringkan? Tak bagi dia pangkas dan dia tahan lama. Tu nak minum dia macam mana? Boleh rebus macam kita minum harba. Pengalaman saya, ada orang yang kita buat cukup mujarab, tapi ada orang lain pula yang tidak mujarab, mungkin kerana dus. Data banyak yang saya pengalaman, ada seorang hakim, tak tahu pada hakim pada orang. Saya pergi melawat kawan saya sakit di hospital Selayang. Nak keluar balik tu, seorang perempuan tahan saya, Datuk minta maaf, kalau boleh tolong tengok suami dia. Saya pergi tengok suami dia tak tahu kata dia hakim. Dia jadi bisul di punggung dia. Dia pun tak tahu tengok. Hakim Mahkamah Tinggi, hakim pun tak tahu dia ada penyakit darah tinggi dan kecil manis. So di punggung dia dibisul. Doktor pun tak tahu lah, mungkin obat luka, bedah, bisul. Bila bedah bisul, rebut daging itu, buang sampai habis daging punggung. Saya pergi, dia duduk tempat khas macam tayar motorkar, duduk tengah-tengah, punggung tak ada daging, duduk semen cari mampu. Sudah kurus, dia hitam sikit orang. Saya tak kenal, saya kesian kat dia. Dia kata okey, punca dia kecil mana, okey. Saya kata siapa yang boleh tolong ikut saya sekarang. Saya nak balik rumah saya tahu rumah saya ada stok buah pokok letup ni. Punya dari buah adalah, oh, kau pakai dari buah ni bukan sebarang orang. Semari ambil, dia tak balik, rebus semua ni pergi dia minum. Balik tak tahu apa dia buat. Seminggu kemudian, seminggu saya ulang lagi tengok kawan saya, dia tak tengok dah. Pergi tengok, saya berjumpa dengan dia di pintu masuk tu. Dia duduk berjalan exercise. Kita tengok saya, Ustaz, saya Alhamdulillah Ustaz, lepas Alhamdulillah dah habis kerja mana saya improve, daging saya dah kering, dah boleh tumbuh balik sebagainya, Alhamdulillah. Macam tak percaya pula, benda seminggu dah okey. Dia kata saya besok discharge, nak balik saya dah tahu sama Ustaz, tak apalah, tapi apa dia betul sembuh, baru tahu. Tengok kad dia, hakim Mahkamah Tinggi. Dia kena penyakit mana dia tak tahu, tapi akhir jadi begitu. Lalu seorang di Kelantan, saya pergi tengok, dia nak kena potong kaki dia, cara betul-betul bagi makan dia makan, bagi dia makan letup ni, kaki nak potong,
sementara nak tunggu potong kaki itu makan ubat ni, kaki yang hitam itu dia berubah kepada coklat, berubah akaknya balik ke normal. Lepas tu dia dia macam cek balik, okey, tak payah potong kaki. So itu yang Allah izinkan. Banyak lah yang tak izinkan, ada makan. Tapi yang pentingnya pokok letup-letup itu memang ada yang motor-motor lama dia tahu kata ini mujarab sangat untuk kerja mana yang kronik. Kerja mana yang kronik, yang tadi yang sampai dah nak potong kaki, punggung dah keluar daging semua tu, itu dia memang sesuai. Dia tulis daun pokok itu atau daun tin kering. Ini susah kan, anda tak kenal pokok tin kering itu. Pokok tin ini dulu ada belakang rumah saya, dulu ada belakang ni kita tanam, tapi sekarang ada pokok dia buang. Tak apa, ada fokuskan kepada letup-letup. Atau yang senang lagi, akar pokok patau wali, pokok yang berjalan di pagar tu, dia batang dia berjerigi-jerigi tu, yang pokok yang amat-amat pahit tu, pahit. Tapi ada cara dia, sebab akar pokok patau wali tu dia besar ni paling besar lah, atau besar jari, besar ibu kaki, dia ada tumbuh-tumbuh. Tak apa, ada kena pokok patau wali itu. Memang dia pahit, senang-senang seminggu baik. Kalau makan hari ini begitu saja, seminggu baik. Baguslah. Okey, ada cara yang boleh buat tidak baik. Ada boleh makan, orang yang sakit boleh makan akar patau wali ini, satu jengkai boleh, satu hasta boleh, dengan garanti tidak baik. Buat macam mana? Pakai otak lah. Ada potong, ada potong nipis-nipis, cari pisang berangan, potong pisang berangan tu nak buat sandwich. Pisang berangan ada potong nipis-nipis begitu, potong nipis-nipis, ambil yang ada potong patah wali jadi bubuk tu, angkut dua-dua, sandwich lah. Tengah-tengah itu patah wali, kiri kanan ini ialah pisang, ada tulang pisang tu, nampak apa? Okey, itu saya sebut dah. Anda jangan lupa mengatakan pisang berangan itu ada nilai ubat yang ada disaksikan dengan nyata. Kalau orang yang kena sakit tumit dia, kaki dia boleh pijak sakit, tumit sakit, mungkin ada tulang dalam itu, kata ada saraf dalam tulang. Anyway, sakit tumit, sakit kaki, pijak tak boleh, makan pisang berangan, makan. Tapi dos dia jangan kurang 7 biji satu hari pisang berangan. Jangan silap pula mau pisang bunga pula, nanti jadi masalah pula. Tak, pisang berangan. Tanya orang dia pisang tu reti, takkan pisang berangan tak kena. Pisang berangan ada potong selai pendek-pendek, kecil-kecil begitu, nak buat tangkup. Tahu tadi akar patau wali yang dipotong nipis-nipis tadi ini, letak tengah pisang gitu, letak lagi satu sandwich di tengah-tengah itu patau wali. Yang cover dia adalah pisang apa namanya, berangan. Telan pisang itu akhir habis satu jengkai itu boleh. Itu dipanggilkan tambahan kepada yang tu. Oh tu nombor 3 tu. Nombor 3 tu akar, dia panggil setengah tu akar, kita panggil akar seruntun. Setengah tempat dia panggil akar patau wali. Ada tengok dalam buku nombor 2 tu ada ke? Itu cara penyediaan dia saya sebut tadi dah. Sebab yang senang dapat lagi sekali, memang kalau jumpa dengan pokok ini banyak dia di kampung, dalam tempat yang ada lembu yang apa semua tu, memang banyak pokok tu boleh jumpa. Kalau satu tempat sudah ada pokok tu sepokok saja, kalau orang tak kacau dia akan maibah. So buah dia yang masak dia jatuh, lepas tu dia jadi pening, akhirnya jadi hutan, akhirnya dia besar, banyak boleh dapat daripada pokok itu. Akar soto memang kena tanam, kena boleh. Daun tin tadi tak payahlah sebab sudah dapat, gambar kita ada.
Akar sorotan betul itu kita ambil akar sorotan, kemudian dirincit, potong halus-halus, ambil pisang selain pisang emas. So pisang emas ni dia banyak sangat bahan gula yang dalam badan dia, dalam badan itu mungkin lebih membawa kemudaratan, tidak macam pisang berangan. Sebab itu kita tak gunakan pisang emas. Seeloknya pisang berangan. Pisang tersebut dibelah dua, kemudian taburkan akar sorotan masuk belah dua tadi ini sama ada itu. Kalau nak ambil tapi yang slice, potong slice, lepas tu di tengah-tengah tu takut buat sandwich, masukkan tengah-tengah tu patah balik, lepas tu telan. Apa sahaja ada bahan tambahan ni, halaman 100 itu. Sebagai tambahan, bahan berikut juga boleh digunakan. Cara pidaannya sama seperti kaedah menggunakan daun tidak ini, iaitu akar inai, atau kulit jering, atau daun empedu bumi, atau daun pisang kucing. Tengok, semua jenis bahan-bahan terdiri daripada pokok-pokok yang amat pahit. Nama empedu bumi pula. Empedu ikan pun pahit dah, ni empedu bumi. Tapi ada cara untuk kita buat. Tadilah di antaranya, kalau yang kita orang tahan untuk buat air minum, maka gunakan air minum. Apapun kita besar bergantung kepada doa tadi. Doa yang kita sediakan itu macam daripada Fatihah, Allahumma rabban nas, Ar-Rahman Ar-Rahim, itu 3 komponen itu dibaca pada orang tu. Kalau kita sendiri jadi pun ada baca doa itu. Baca doa itu dengan keyakinan bahawa dia adalah penawar, dia adalah penyembuh, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala maka dia akan sembuh. Satu lagi, darah tinggi. Tengok, semua ni kita sebut contoh-contoh yang kita berjumpa bagi penyakit yang paling popular. Darah tinggi itu setiap orang berkata ada, cuma tinggi dengan tidak tinggi, kecil manis tu mudah sangat kena. Sebab tu yang macam inilah yang saya katakan bahawa kita cuba letakkan satu ikhtiar yang membolehkan kita gunakan rawatan yang dipanggilkan supplementary, bukan alternatif. Supplementary kita complementary boleh, kita comply each other yang boleh. Okey, darah tinggi sama juga kita berlaku dengan orang yang menyebabkan, bila ini berlaku pada seorang, maka kemungkinan yang menunggu dia terus darah tinggi, dia tak turun dan tinggi, satu risiko yang orang semua faham, takut kena stroke. Stroke ialah bila darah tu tinggi sangat, akan berlaku ada urat saraf yang kecil, nerve yang kecil dalam kepala kita, dia burst, dia pecah. Darah dalam otak kita yang kecil itu halus, dia pecah. Bila pecah, kecil, darah keluar sikit tapi tak berhenti. Akhirnya dia akan lekat, tak penuh, tapi dia menutup sebahagian besar daripada otak. Oksigen tidak sampai, berlakulah stroke. Sama ada dia sebelah tangan dia, badan dia mati, paralyzed, ataupun seluruh badan dia paralyzed, ataupun sebahagian muka paralyzed, ataupun tangan saja dia paralyzed. Itu ditakuti yang namanya darah tinggi. Itu dia yang istilah lama dia panggil angin ahmar, ar-rihul ahmar. Memang ada pun doa khas untuk angin ahmar. So angin ahmar ialah nama penyakit ar-rihul ahmar. Ada doa khusus untuk menjaga dan merawat angin ahmar. Apapun faham dahulu mengatakan bahawa tekanan darah kita itu berpunca daripada jantung,
yang mestilah jantung kita itu mempunyai kekuatan yang seimbang, sistolik, diastolik. Sistolik yang depan keluar, diastolik yang masuk ke dalam balik. Mestilah dia berimbang, dia tidak laju sangat. 120 atas sistolik, bawah 70 itu diastolik, itu normal. Ataupun atas 110, bawah 60, okey. Tapi kalau atas 160, atas itu ialah sistolik, bawah diastolik. Kalau bawah 90 itu darah tinggi. Atas tinggi lagi 190, 200 atas sistolik. Yang bawah itu 120. Itu bila jam dia boleh jatuh, boleh kena serangan angin ahmar, boleh mati badan dan sebagainya. Sebab itu kita fahami teori itu nak mengatakan bahawa kalau anda ada darah yang macam itu tu, so jangan lupa ikhtiar, doktor bagi ubat, kena makan. Tapi dia tetaplah dia tidak menyembuhkan, dia boleh kontrol. Kita ikhtiar tambahan sebab dia komplementari ya. Yang hospital pun kita buat, doa kita pun kita buat. Nak kontrol di mana? Kontrol biar dia yang atas tu jangan tinggi sangat. Kalau tinggi sangat, kuat sangat ke atas, kok otak tak tahan. Jangan rendah sangat. Kalau rendah sangat jadi masalah. Kalau yang atas tu pun tak dapat 100. Kalau yang atas di situ dia katakan 90, bawah 40, darah rendah lagi bahaya. Rendah pun tak boleh, atas pun tak boleh. Nak kepada normal 110, 120, bawah 70, cantik. Sebab tu dia antara orang yang kena darah tinggi ni, kalau anda terasa darah tinggi, pening kepala dan sebagainya, kurangkan makan garam, kurangkan garam sekurang-kurangnya kalau boleh. Dia lepas tu kurangkan makanan macam daging, macam yang kelengkap dalam ataupun organ-organ dalam, the inner organ. Sebaliknya kalau orang yang darah rendah tadi tu, yang rendah tu maknanya darah rendah dia hypo, dia bagi hypo ni darah rendah, atas tadi 90 ataupun 100, di bawah dia hanya 40 ataupun 35 sebagai hypo. Dia kena makan banyak the internal organ dan makan garam sehari 1 kilo. Kena makan garam lebih sikit, jangan makan 1,5 kilo. Okey, itu dia kata banyak makan sayur dan sebagainya. Saya kena ikuti. Saya kena dulu heart attack saya tahun 87 lalu. Puncaknya tak sama ya. Puncaknya kadang bekerja siang malam, saya tak tahu darah kita. Saya ada darah tinggi, kita kata tak apa. Sebab lepas itu saya kontrol, maknanya Allah izin sampai sekarang darah saya normal, semua normal. Tapi yang jantung nak mahakam, dia mahakam juga, lantak dia ikut suka dia lah. Okey, yang penting kita bila berlaku darah tinggi ini, kita ada bacaan tadi jauh. Bacaan pun sama juga, kita gunakan ayat-ayat yang boleh menjadikan dia itu faham makhluk yang nama dia darah tinggi, dia makhluk yang mengganggu dia pun makhluk, umum beldam pun makhluk. Ada peranan umum beldam bagi penyakit darah tinggi. Sebab tu Nabi berdoakan ya beldam ini ada. Okey, kita baca doa pada kumpulan doa kita ada Fatihah, kita ada ayat Law Anzalna tadi, kita ada yang nombor 3 tu. Allah, ini ikut saya yang nombor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arham jildahur raqiq wa azmahu daqiq wa irqahu saghir min shiddatil hariq ya umamil dam in kunti
amantu billahil azim fala tusaddi'ir ra wala tuntinil pam wala tashrabid dam wa tahawwali anhu ila man ittakhadha ma'allahi ilahan akhar. Itu bacaan yang standard walaupun khas untuk orang lelaki. Kalau perempuan kena tukarlah dia punya marja' dhamir ataupun rujukan akhir tu. Kalau jildahu tu untuk lelaki, jildah untuk perempuan. Kalau untuk diri sendiri, jildi. Tempat mana nak tukar? Tempat yang kita bolkan, yang besar tu. Macam jil Allahumma tak apa, jildahu tu jadi jildaha jika dia perempuan, azmahu tu jadi azmaha, ilqahu jadi ilqaha, yang akhir tu anhu jadi anaha. Tak apa, jangan ambil yang payah, ambil yang mudah. Yang penting kita membaca, niat kita untuk kita ikhtiar untuk menyembuhkan penyakit yang di hadapan kita, laki-laki ke perempuan juga, dia adalah ihsan. Yang ini kita berdoa. Tak apa gunakan semua yang betul, jildahu raqi wa azmahu raqi boleh. Cuma dibimbangi kalau anda baca doa itu pada orang yang kerti Arab. Baca Allahumma jildahu raqi wa, tapi dia perempuan. Orang lelaki kita share anak perempuan bakal laki-laki nanya tak apa, jangan baca kuat, baca pelan. Apapun anda akan belajar sedikit bahasa Arab, elok anda belajar. Kalau macam ambil di mana, tak ingat balik macam kita sembahyang jenazah. Pada jenazah itu ada dua saja, doa kepada jenazah laki-laki, perempuan. Kalau laki-laki, Allahumma billahu warhamhu mudkhalahu, tu laki-laki. Kalau Allahumma billaha warhamha wa'afiha wa'anha, ha perempuan. So sama sini, yang laki-laki, ha perempuan. Ini hadis, Nabi baca kepada orang yang terutama sekali yang demam panas, yang tak mau turun-turun. Ingat, sebab apa namanya, darah tinggi itu pancutannya boleh bawa kepada demam panas pun boleh bawa kepada stroke dan sebagainya. Maka dipakai doa ini. Selama 4 tu kita pakai selawat syifa, dan nombor 5 tu, nombor 5 ni memang khusus kena mengenal dengan darah tinggi. Baca ya, Bismillahirrahmanirrahim, A'udzu billahil azim min syarri kulli irqin na'ar wa min syarri harrin nar. Itu doa khusus untuk menangani, mengobati orang yang darahnya tinggi, karena terjemahannya dengan nama Allah yang maha besar. Aku berlindung dengan Allah yang maha agung dari segala kejahatan orat yang menggelegak. Orat itu nerve yang menggelegak, dia akan pecah. So menggelegak simbol kepada dia akan pecah. Minta dia jangan pecah, maka yang nak pecah minta jauhkan. Dan daripada kepanasan api neraka. So dia menggelegak, dia tidak akan menggelegak, melainkan dia panas. Macam tiap makan, tiap bubuk, tiap nasi, bila dia panas, kemuncaknya dia menggelegak. Bila dia menggelegak, dia akan pecah. Contohnya kalau kita tudung kuat periuk, sedangkan dalamnya ada air, dia tak boleh keluar wap dia akan meletup. Itu teorinya. Maka sebab itu darah kita menggelegak, dia akan pecah. Pecah di mana? Biasanya dalam kepala. Bila pecah dalam kepala, dia jadi stroke. Itu kita minta supaya kita lindungi daripada kesemua sekali. So, atas 5 komponen itulah menjadi amalan, menjadi doa untuk mengatasi masalah yang nama dia darah tinggi tadi.
Betul ada tambahan darah tinggi itu boleh gunakan halaman 106 itu. Daun mesai kucing, daun akar empedu bumi, akar serutul, akar patawali dan air panas boleh kita gunakan. Cara menyediakan dan menggunakan bahan ada kita buat di bawah tu. Yang kesemuanya dia akan merujuk kepada bahan-bahan tadi nak diminum airnya. Yang besar sekali ialah tekanan kerja itu kena ambil kira. Kalau anda berada dalam satu suasana tekanan kerja itu amat tinggi, amat kuat, kerja tak habis lagi, yang baru datang pun dah kacau kepala, rehat tak boleh, balik kejap dulu tanya kerja, burden begitu, itu dia membantu sangat untuk darah tinggi tadi menggerakkan. Sebab tu ke doktor dia bagi cuti, take your break, rehat dahulu dan sebagainya, menurunkan. Kalau ada terus bekerja juga dalam keadaan tekanan kerja yang tinggi, tak boleh buat, nak buat juga tak boleh, akhirnya itu yang paling banyak sekali orang kena dia pejabat, tengah jalan, tengah mesyuarat, tengah ceramah dan sebagainya, kena reducekan, kena take your break. Ada baca, ada berjumpa tu bahan untuk rawatan darah tinggi ada, cara menyediakannya pun ada. Daun mesai kucing dia ada, air panas, ambil daun mesai kucing banyak 3, 4 atau 7 helai, masukkan dalam itu dalam segelas air yang panas yang baru mendidih, rendam selama 10 minit, amalkan minuman setiap hari pada waktu pagi dan petang. Itu kalau nak gunakan bahan itu. Yang besar lagi pada saya adalah bacaan 3-5 komponen tadi, itu boleh membantu menangani masalah darah tinggi supaya tidak menjadi masalah besar kepada kita. Wallahu a'lam. Malam ni insyaAllah kita akan sambung lagi lain kali. Jadi beberapa soalan yang boleh saya tolong insyaAllah. Adakah jika minum air rebusan daun mesai kucing boleh menyebabkan dapat sakit batu karang? Tidak pula pernah berlaku demikian. Tidak pernah ada, kalau orang sebut pun maka tidak ada sebarang bukti saintifik. Tapi yang ada pun memang daun mesai kucing ini memang menjadi ramuan utama untuk mengatasi masalah kecemasan boleh dan darah tinggi boleh. Ia berlaku kepada ibu saya, ini mungkin kebetulan sebab tidak pernah ada saintifik proof mengatakan itu boleh bawakan ke demikian. Bagaimana dan cara pada ibu saya lakukan balik sebelah pada tadi. Kalau dia tak sesuai dengan yang daun itu, gunakan daun yang lain. Ada pilihan yang kedua tadi, patawali dan sebagainya. Kalau tak sesuai juga, disesuai dengan air doa, air pun dah cukup. Dengan doa kita cukup, bagi dia baca doa sebab kawan saya kemalangan, tulang-tulangnya patah. Doktor mensyaratkan agar masukkan pelit besi. Okey, kita faham ya. Orang yang patah itu rawatan moden boleh menggunakan pelit besi, boleh gunakan, tidak ada masalah. Adakah besi itu nak kena buang ke tidak? Tak perlu buang. Kalau dia mati, tanam besi-besi itu apa masalah? Okey, apapun itu sebagai ikhtiar. Ada orang yang ikhtiar dengan takut besi begitu sampai satu peringkat doktor mensyaratkan kita buang besi, boleh buang. Apapun semua merupakan ikhtiar yang dapat digunakan sampai kita ikhtiar. Kita akan belajar nanti bila nak rawat orang yang patah tulang. Ini benarkah surah Al-Insyirah boleh mengubati penyakit stroke seperti dalam mimpi saya? Kita stroke, kita ada khusus ayat Quran yang ubat stroke. Kalau Al-Nashrah dan sebagainya, malah ayat Quran semuanya ada hikmah, ada khasiat, ada nilai ubat. Al-Insyirah memang dia khusus untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan barang yang payah. Memudahkan barang yang payah itu di antaranya stroke, itu penyakit yang payah. Maka kita minta dipermudahkan. Apa sahaja ayat Quran tidak dinafikan, dia adalah khasiat. Tapi yang kita gunakan itu tidak semua ayat Quran itu menjadi khasiat, karena mesti yang ada kena mengena.
macam katakan sakit kepala, memang ada ayat la yusaddauna anha wa la yunzibun, mereka tidak akan terkena sakit kepala dan tidak akan terkena pancutan darah yang pecah. Memang mudah sakit kepala, tapi ada pula ayat walahum arjulun yamshuna biha, ayat tentang kaki pula. Ubat kepala pada ayat kaki, apa kena mengenal kaki. Sebab itu mesti ada kena-mengena. Walaupun apapun anda boleh gunakan, tidak ada masalah. Anak yang hilang dari kandungan, apakah puncanya? Ayat Quran jelas, makhluk halus boleh berkongsi dengan manusia, menyetubuhi isteri dia. Sebelum dia setubuh isteri dia, makhluk halus setubuh dulu tu, wasyarikum bil amwali wal aulad, mereka boleh berkongsi dengan kamu harta yang kamu miliki pun harta dia sama, anak yang kita miliki itu pun anak dia sama. Kalau orang itu dia mengandung daripada hasil pertubuhan makhluk halus, anak itu keluar dia panggil, Nabi kata anak itu nama dia mukhannas, anak manusia tapi benihnya benih syaitan. Boleh ayat Quran, lam yatmishunna insun qablahum wala jan. Ar-Rahman, bidadari itu makhluk yang tidak pernah disetubuhi oleh mana-mana manusia dan mana-mana jin. Lam yatmishunna, tidak dijimak mereka. Insun, manusia mana pun tak pernah jimak dengan mereka. Wala jan, makhluk halus jin mana pun tidak pernah menyetubuhi mereka. Tidak macam manusia, memang mereka boleh menyetubuhi. Anak keluar memang anak mereka. Sebab itu bila keluar berlaku sangat dalam alam manusia ini. Kadang dalam perut lagi hilang, kadang lahir. Ni banyak kes yang kita duk ubah tu. Lahir semua tu bidan kita, tu bidan manusia kita, lahir budak. Biasalah bidan akan paskan anak itu kepada pembantu dia yang akan potong semua. Dia ada uruskan soal temuni yang belum keluar. Bila selesai, dia ada kes. Selesai dia buat, dia kata mana budak tadi? Budak mana? Tadi yang saya bagi tu, siapa yang jaga, siapa ambil tadi? Apa yang ada orang lain ambil? So anak tu hilang, tapi perempuan lahir semua. Satu kes yang dah jadi kawan saya nasihat sekarang, dia mengandung, besok nak pergi ke hospital kerana dia dah besok nak ke hospital. Tidur malam tu atau tidur dengan tidak tu, dia rasa nak bersalin tapi tak buat mengantuk. Lepas tu mimpi bersalin, ada orang sambut, dia jaga tidur dia, perut dia kosong. Sebab puan nak pergi doktor dia, pergi doktor cek tengok, memang anak tak ada. Pada sebelumnya ada x-ray anak laki-laki, jelas laki-laki, jelas ada, sekarang tak ada. Balik koma, malam yang berikut dengannya tidur, ada budak menangis tepi telinga dia. Dia sedar ada seorang perempuan minta tolong dia susukan anak ni lapar. So dia pun ambil anak tu bagi susu. Habis susu, orang tu ambil, hilang balik. Mana bisa pulang balik, datang lagi kat dia anak tu. So terus menunggu datang budak tu kepada dia mak susu. Dia pun bernama makhluk halus, bernama dia Abdul Rahman. Datang dengan mak dia sampai sekarang, tapi bapa dia tak nampak, dia nampak. Budak tu mati. Itu yang tadi itu memang berlaku demikian. Okey, fakta sejarahnya Balqis itu yang akhir kahwin dengan Nabi Sulaiman itu. Balqis itu bapa dia jin, mak dia manusia.
lahir anak nama dia Balqis, bapa dia makhluk halus. Itu yang jelas. Apapun itu yang berlaku, wallahu a'lam, banyak rahsia kita tahu. Bolehkah ayat perangsang selera digunakan ke atas umpan ikan pula? Dia ikan ni dah terkenal sangat dalam dunia profesi ikan ni. Orang baca Umar Maita, Isra Maita, Rasulullah, itu yang digunakan selalu. Tapi saya nak tambah, ada doa lain akan baca Allah ma'ika rizqi bis sama', itu yang sesuai. Sebab ada ayat wa'ika rizqi bil bahri fa'atli'hu li, rezeki saya dalam laut maka naikkan untuk saya. Itu lebih sesuai dengan doa yang kata tadi itu untuk memancing. Kita ambil kemudian, bukan malam ni. Kaedah rawatan penyakit kencing manis yang diterangkan tadi boleh atau tidak digunakan untuk merawat penyakit stroke. Penyakit stroke ini penyakit angin ahmar yang memang ada kan. Kalau bina'uz keminarihil ahmar wada'il akbar bin nafsi, ada khusus penyakit ubat stroke, bukan yang tu. Kita ambil yang khusus lah. Adakah rokok jelas penggunaannya dari segi hukum syarak, jelas pengharamannya di hukum syarak. Berkurun-kurun lamanya rokok itu terkenal hukumnya makruh. Berkurun beribu tahun sejak zaman Nabi, zaman tabi'in, sampai zaman para mujtahidin. Imam Syafi'i, mujtahidin semua terkenal. Yang nama dukhan itu dibagi hukum semua kata makruh. Bila rokok masuk dalam pasaran antara bangsa, maksudnya jadi profesion besar orang yang buat rokok, yang kebetulan rokok itu dibuat oleh orang Yahudi. Kilang rokok itu kilang Yahudi, dan mereka mengumpul keuntungan daripada rokok itu sama besar sangat. Dan rokok yang mereka untung itu daripada orang, siapa yang banyak isap rokok? Orang Islam. Sebab kita paling banyak population. Nanti baru ni yang diisytiharkan Katolik hanya 1.2 bilion. Itu dah banyak sangat dah. Sekitar 1.7 bilion. Tak lama kita 2 bilion. Okey. Bila ini berlaku, timbul kesedaran umat Islam makan rokok, isap rokok, bagi sumbangan kepada dana Yahudi yang semakin besar, semakin kaya. Mereka menggunakan duit kita itu untuk buat senjata, untuk hentam kita, bunuh kita, bunuh Iraq dan sebagainya. Maka akhirnya timbul masalah rokok itu banyak mudarat dan sebagainya. Maka rokok itu diharamkan. Maka banyak negeri yang haramkan. Tapi sepanjang saya di Mesir dahulu, syekh-syekh besar di Azhar itu, mereka merokok atas hukum dia makruh. Timbul rokok, timbul kemudaratan. Jangan, kalau anda gunakan istilah haram rokok itu kerana kemudaratan, gula lebih aula haram. Pasal kencing manis, garam lebih aula garam kerana darah tinggi. Lemak ada makanan lebih aula haram kerana dia kolesterol. Dan sebab tu bukan sebab tu siapa nak bani haram gula, siapa nak haram lemak, benda sedap ada. So, bukan isunya, bukan isu kemudaratan. Kerana kemudaratan, berapa banyak orang yang mati jalan raya setiap hari, ratus. Hari perayaan ratus sehari mati jalan raya. Kerana dia mudarat, maka menggunakan jalan raya adalah haram. Mana boleh betul. Okey, atas itu maka timbullah hujah syaraknya mengatakan bahawa dia khilaf. Hujah syaraknya tak akan lagi dia khilaf. Bagi yang melihat yang tadi atas nama keberatan, atas nama duit kita pergi banyak ke apa semua, banyak masawi, maka ada alasan yang dia nak mengharamkan rokok. Maka banyak yang tidak mengharamkan. Malaysia bukan ke semua negeri mengharamkan rokok. Antaranya Perlis haram, Selangor haram, wilayah saya tak pasti.
Negeri Sembilan haram, ada yang tidak. Apapun ambil yang senang, dia adalah lebih banyak kemudaratannya daripada kebaikannya. Bila banyak kemudaratan, termasuk ekonomi kita mudarat, kerana orang Yahudi lebih kaya, lebih senang kita bagi, maka baiklah dihentikan atas nama sekurangnya dia makruh karahah tahrimiyah. Itu yang paling sederhana. Dia makruh juga, tak lain hukum nama, tapi karahah itu karahah tahrimiyah, bukan makruh karahah tanzihiyah. Kalau tanzih itu minta ditinggalkan sebab baiknya, tapi tak, dia makruh juga, tapi tinggi makruh itu, maka makruh karahah tahrimiyah. Sebab kalau tidak ni jangan silap. Saya katakan ulama mujtahid banyak sebelum kita, yang besar-besar ulama dari dulu memang selama-lama dikatakan makruh. Apakah mereka tidak sedar itu dia haram? Macam saya katakan Syekh Azhar yang banyak isap okok tu, dah dia tahu mengatakan dia pegang ke dia makruh, tapi akhir sekarang ini makruh juga, makruh karahah tahrimiyah, makruh tapi dekat sangat dengan haram, maka elok ditinggalkan. Wallahu a'lam. Apa nasihat, apa khasiat binatang dog? Dog ni ganti Viagra kalau ada lah. Okey, dog sejenis binatang padang pasir yang walaupun hukum dia itu halal, tapi hampir dekat dengan makruh sebab Nabi tidak makan. Nabi dihidangkan dog, Nabi tidak makan, tapi dia tidak melarang sahabat-sahabat makan dog. Satu. Yang kedua, Islam ni dia balik kepada kaedah besar dia, ahallallahu lakumut thayyibat wa harrama alaikumul khaba'is. Itu pokok dia. Allah menghalalkan kepada kamu at-thayyibat, makanan-makanan yang cita rasanya, seleranya tinggi. Tayyib, bagus. Sebut dah keluar ayat dia, nasi mendi, penggemar nasi mendi Arab, sebut saja pun dah terlihat lemak cili api, mesti nangis punya. Sebut saja tu dah pakai terlihat. Tapi kalau sebut benda yang tidak terlihat, tahu terlihat, kalau ayat dia ni maya, kalau orang sebut itu ada apa dia, bewak, nama tu pun tak berselera. Sebab saya kata, walaupun dia macam makanan juga, walaupun dia boleh, tapi kenapa tidak makan, dan ada makanan lain yang lebih selera daripadanya, mengapa nak berjaga bewak tu? Okey, sebab tu maka ambil yang tadi itu atas selera. Thayyibat wa harrama alaikumul khaba'is, Allah mengharamkan daripada kamu khaba'is. Khabis, jijik, menjijikkan. Sebut pun orang kalau tak sebut, macam yelah, walaupun halal, nama dia belut. Ada orang yang sebut belut, dia belut, ayat dia keluar, itu dia special. Tapi saya kalau sebut belut, kalau sebut ulat lagi teruk. Okey, macam mana pun Islam dia fleksibel. Kalau memang dia suka makan ni, sama juga dengan yang lain. Banyak lagi makanan yang disebut tengiling, binatang yang ada sisi besar-besar tu. Dan ada orang yang suka makan tengiling, ada orang kata nampak tak. Sampai kepada cacing. Cacing tidak ada khusus yang mengatakan dia haram ataupun halal, tapi balik kaedah tadi itu, kalau anda dijamukan sup cacing, ada orang yang sebut pun mutahana, belum makan lagi, dia masuk khaba'is. Kalau sebut saja pun orang tak suka, ada umum tak suka, maka tak payah makan, ambil yang baik. Tapi khasiat, memang semua makanan ada khasiat.
Kalau tak itu memang dikatakan dia boleh menolong, membantu, menguatkan kelakian lelaki. Wallahualam. Saya tak jumpa, saya nak makan tak kena pun. Untuk penyakit asma ni, berapa ekor belut. Sebab bantu ni, kalau orang tua dia 3 ekor, kalau budak-budak seekor, bagi saiz yang sederhana tu seekor dah cukup. Tapi tidak mengapa kalau belut tadi itu nak digunakan untuk merawat budak-budak lebih dus, tidak mengapa. Maksudnya budak-budak boleh gunakan 3 ekor sebagai contoh, tak apa, sebab dia bukan ada side effect, dia hanya lendir saja. Tapi pastilah bahawa dia tetaplah menjadi penawar kepada yang nama dia penyakit asma. Allah. Saya nak tanya tentang penggunaan tapak sirih yang biasa digunakan untuk berisik dan sebagainya. Ini adalah adat, hukum syarak ada. Al-'adatu muhakkamatun. Adat kebiasaan yang orang buat itu yang jelas tidak berlawan dengan syarak, muhakkamah, boleh dijadikan hukum. Hukum boleh bertolak daripada al-'adah. Apa dia adah? Sebab orang panggil meminang. Meminang kena bawa bekas pinang. Tapi ada juga orang Minang tak bawa bekas pinang. Lepas tu proses masyarakat daripada bawa tepak sirih, akhir dia bawa sirih junjung. Apapun itu adalah adat, dan adat itu tidak berlawan dengan syarak. Maka adat itu muhakkamatun, al-'adatu muhakkamatun, adat boleh jadikan sebagai hukum. Maksudnya harus dan boleh dibawa. Allah. Saya banyak kerja, orang minta tolong kerja bagi Minang orang ni. Memang adat itu saya pakai dan saya bawa, sorry, pinang, bekas pinang saya bawa. So adat itu sebab, tapi orang tak pakai. Adat itu dia kena ada lengkap dengan cara dia. Ketua rombongan akan membawa tepak sirih. Tepak sirih itu mesti lengkap. Sirih ada, pinang ada, kapur ada, gambir ada, kacip pun ada. So bawa, kita nak bercakap, kita terletak situ dulu. Biasanya orang ketua rumah itu ambil sirih makan. Maknanya amali, kita dapat respon yang pertama, dia terima kedatangan kita, dan yang kita bawa tu dia dah makan. Bila dia makan, kita makan sama. Itu guna bawa. Dibawa saja tak makan. Jadi ada. Okey. Itu ada. Cantiknya ada dia bawa. Bila kita bawa sesuatu kepada rumah orang, orang tidak menghargai apa kita bawa, tak tengok, tak pegang pun. So kita rasa ada kekurangan, aku tak kena adat. Bila kita bawa itu untuk rumah itu, pegang tapak sirih kita. Oh sedap pinang ni. Dia makan, walaupun tak sedap, dia puji. Ini pinang Ustaz beli rumah kan tu punya, oh sedap beli pinang ni. Sirih, daun sirih pun sedap. Mana sirih tak sedap? Nak membuka jalan dan nak mengatakan dia respon baik. Okey, senanglah kita lancar kita perbincangan. Apapun atas kaedah itu kita pakai. Sama juga dengan kita. Dulu kita bersanding, dia ada. Tapi ada itu ada sikit bercanggah sikit dengan syarak. Pasal dia mula menunjuk-nunjuk. Bersanding pula ada yang tak tutup aurat, yang terletak aurat begitu. Make up yang lebih-lebih. Harga mak andam saya tu 1,000. Kalau tak pakai mak andam tu 1,000 pipi rumah anak yatim tu. Raya Hindu dia pak. Adat juga buat pelamin. Tak apalah pelamin asal tu dengan sekadar perhiasan. Ada tak ada? Sekarang ada pelamin saja 25,000. Harga pelamin. Itu kata mengambilkan boreh je tu. Timbul ni hukumnya dia telah membazir, dia telah mengadang-adang. Itu nak kena betul balik. Bukan kesemua adat boleh terima, yang tidak berlawan dengan syarak dan ada guna dia. Apa dia guna dia? Adat itu ada kemeriahan dia. Kalau orang kampung dulu ni, dia kemuncak dia bersanding.
lagi tak pesan ni orang tak balik, tunggu tengok. Tapi jangan lebih-lebih sampai kepada melanggar syarak, tak boleh lah. Wallahualam. Akhir saya nak jawab soalan ni. Soalan saya, bolehkah wanita uzur daerah haid menghafaz ayat Quran, membaca ayat sebagainya? Sahlah dalam hukum syarak bahwasanya perempuan yang haid itu diharam kepada 7 perkara. Semayanglah, tawaflah, baca Quran dan pegang Quran pun tak boleh. Oleh sebab itu maka sah dia tidak boleh baca Quran. Jika dibaca juga maka dia berdosa. Baca, apa dia maksud baca? Baca maksudnya dia membaca yang dengar suara. Adapun yang dibaca ikut dalam hati dia tidak mengapa, berdasarkan kepada hadis sahih. Aisyah kata kuntu haidan fa asnada Rasulullah raqsahu ala hijri wa huwa yaqra'ul Quran. Aisyah kata aku haid, Nabi datang ke rumahku, dia menyandarkan kepalanya di atas ribaanku dan dia wahwa yaqra'ul Quran, membaca Quran. Wahwa siapa dia? Nabi baca Quran. Siapa yang haid? Aisyah haid. Manakala Quran itu tak boleh dengar orang yang haid. Bila dengar bukan dengar saya, mesti dia ikut bacaan sama. Maknanya mendengar boleh, ikut bacaan boleh, dia sahaja jangan baca. Untuk tujuan itulah maka dikecualikan ulama-ulama fiqh mengecualikan perempuan yang menghafal Al-Quran, yang kelaziman dia mesti baca Quran sehari 2-3 jam. Jika dia lupa Quran dia sampai dia haid 15 hari haid dia, jika dia tak baca 15 hari Quran dia, banyak yang dia lupa, nak khabar balik itu susah. Maka dikecualikan itulah maka dia boleh baca sekadar nak mengingatkan balik apa yang dia hafal. Memang pun Quran jika tak baca balik, sudah tahu sahabat Nabi habis Quran 3 hari sekali habis, 3 hari sekali habis. Imam Syafi'i sehari sekali habis, sehari sekali tu berjalan panjang. Apapun yang perempuan tadi itu dikecualikan. Kenapa? Nak mengelak daripada lupa Al-Quran itu, maka dia boleh baca. Kita tak sampai ke situ. Muslimah yang uzur jangan baca Quran, jangan baca, tunggu sampai dia habis uzur dia, maka boleh dibaca macam biasa. Wallahualam. Al-Fatihah. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yujazi kafi'u mazidah. Ya Allah, rahmuka kama yanbaghi li Allahumma aslih lana sya'nana kullahu ya Allah, waftah 'alaina abwaabal khair wa abwaabal barakat wa ni'mati was salamati wal afiyah wa la hawla wa la quwwata illa billahir rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekali saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.